warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang Dipertua, untuk maklumat yang berhormat, Dasar Agro Makanan Negara 2021 hingga tahun 2030 atau dipanggil DAN 2.0 adalah merupakan dasar baharu kerajaan untuk memacu pertumbuhan sektor agro makanan dan meningkatkan daya saing sektor tersebut dalam tempoh jangka masa sehingga tahun 2030. Di bawah teras dasar 3 dalam DAN 2.0 iaitu membangunkan bakat yang memenuhi permintaan industri, telah menggariskan strategi untuk melahirkan graduan dan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi serta menggalakkan penyertaan mereka dalam sektor agro makanan. Antara strategi yang telah dirangka melalui DAN 2.0 adalah seperti berikut. Pertamanya, untuk membangunkan modal insan dan kepakaran untuk menyokong pelaksanaan teknologi baru. Keduanya, menggalakkan dan memudahkan cara universiti dan pakar tempatan untuk menerima pakai program latihan yang holistik. Ketiganya, menaik taraf pusat latihan agro makanan dan universiti dengan kemudahan dan kelengkapan moden termasuk ICT dan juga rangkaiannya. Keempat, mewujudkan sumber tenaga kerja industri yang optimum melalui pengintegrasian siswazah dalam persekitaran pekerjaan yang sebenar dengan latihan amali dan juga perantisan. Dan kelima, membangunkan program peralihan untuk siswazah bukan pertanian bagi mereka yang berminat untuk menceburi sektor agro makanan. Strategi yang dirangka dalam DAN 2.0 untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi para petani kecil luar bandar adalah seperti berikut. Yang pertamanya, untuk meningkatkan penerima gunaan teknologi dan otomasi dalam sektor agro makanan. Keduanya, untuk menyediakan sokongan kepada industri makanan tempatan dengan memperkukuh produk keluaran domestik di sepanjang rantaian nilai. Ketiganya, untuk meningkatkan kecekapan dan khidmat teknikal pegawai pengembangan. Keempatnya, menggalakkan amalan pertanian mampan. Dan kelimanya, untuk memperkukuh fasiliti dan juga sokongan berkaitan urusan tanah, infrastruktur dan dana pembiayaan bagi sektor makanan, agro makanan. Terima kasih Tuan Ketua. Ya, soalan tambahan. Silakan. Yang berhormat Perdana Menteri, Negeri Sembilan merupakan salah satu negeri pengeluar utama bagi produk pertanian di samping Johor dan Kelantan. Soalan saya, minta Menteri sebutkan daerah-daerah di Negeri Sembilan yang mempunyai kawasan pertanian luar bandar yang berpotensi tinggi untuk diketengahkan sebagai penyumbang kepada peningkatan sekuriti makanan negara seperti yang dihasratkan dalam dasar agro makanan tersebut, dan hasil tani yang dihasilkan di kawasan-kawasan tersebut yang berpotensi untuk meningkatkan capaian negara kepada sumber makanan hijau yang mampan yang boleh menghalang penglibatan orang tengah atau kartel yang selama ini menjadi punca kepada kenaikan harga bagi produk sayuran. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Dipertua. Sebenarnya Negeri Sembilan mempunyai satu potensi yang cukup besar sekali dalam mengeluarkan agro makanan. Terutamanya kawasan yang kita kenal pasti adalah pertamanya di Jelebu dan keduanya di Kuala Pilah. Di Jelebu misalnya dalam sektor ruminan, secara spesifiknya baka kambing bebiri yang dipanggil damara. Di dalam rancangan rolling plan kedua tahun 2022, kita telah meluluskan peruntukan sebanyak 1.2 juta untuk pengembangan kawasan ini untuk meneruskan pembakaan. Untuk pada ketika ini kita telah menghasilkan sebanyak 1,100 ekor dan kita yakin dengan penambahan peruntukan ini untuk sampai ke tahun 2025 ia bakal mengeluarkan sebanyak 1,500 ekor untuk pembakaan. Dan projek ini selepas itu untuk aquaculture pula kita kenal pasti sebab itu di Kuala Pilah. Di Kuala Pilah ini sebenarnya paling ramai sekali penternak udang galah. Iaitu kira-kira 28 orang daripada jumlah 51 orang pengusaha udang galah seluruh Negeri Sembilan.
Jadi maknanya bertempat yang Kuala Pilah ini kita jadikan sebagai satu hub, iaitu di Seri Menanti, yang menjadikan kawasan ini layak kita gelarkan sebagai lembah peternakan udang galah Negeri Sembilan, yang mampu untuk menjadi pengeluar udang galah terbesar di negara kita. Dalam lingkungan pada ketika ini keluaran dia sebanyak 52.8 tan. Tapi kita menjangkakan kalau sampai ke hujung tahun hadapan ianya akan berupaya untuk menghasilkan sampai 120 metrik tan untuk kita ekspor ke Singapura. Jadi begituan ini bagi tahun 2021, MAFI juga telah menyalurkan peruntukan lebih daripada 270,000 untuk kedua-dua tujuan pengembangan ini. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan Tan Sri. Soalan tambahan Tan Sri. Dalam tempoh pandemik dan pasca COVID-19 ini, kita tahu ramai yang telah kehilangan punca pendapatan akibat daripada kehilangan pekerjaan. Soalan saya, apakah bentuk program yang telah dilaksanakan oleh MAFI dalam tempoh tersebut bagi menangani masalah serta apakah pencapaian kepada program tersebut dalam membantu golongan yang terkesan? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri Pertua. Kita menghadapi satu kekangan yang cukup besar sekali apabila kita menghadapi COVID, di mana banyak daripada mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Maka MAFI mengambil satu inisiatif yang cepat untuk mengenal satu program yang kita panggil My Future Agro kepada mereka-mereka yang hilang pekerjaan, dengan menawarkan mereka dalam skim perantisan ataupun on the job training kepada syarikat-syarikat yang kita telah lantik sebanyak 331 syarikat. Dan sampai ketika ini kita telah mempunyai lebih daripada 3,300 orang peserta yang terlibat dalam program ini. Untuk maklumat yang berhormat, peserta-peserta ini akan diberi gajian, iaitu lebih kurang 800 ke 1,000 ringgit. Dan kita beri dia untuk satu allowance mobility one off sebanyak 600 ke 1,000 ringgit. Jadi mereka-mereka ini apabila telah tamat pelatihan 1 ke 6 bulan, sama ada diserapkan kepada syarikat yang 331 ni, ataupun mereka boleh memulakan usahawan mereka sebagai seorang petani moden. Dan MAFI akan sentiasa memberikan khidmat nasihat dan bantuan untuk mereka terus maju. Terima kasih yang terbetul. Soalan tambahan. Tan Sri Haji Khairil Nizam bin Khairuddin.